KPM. Sibuknya sarapan tak sempat, ada mesyuarat lagi. Nasi lemak lah. Ya, sila cik. Beli ni ada rezeki untuk cik lah nampaknya ni. Boleh bawa bekal pergi kerja cik. Silakan cik. Tapi ni banyak betul Kak nasi lemaknya. Boleh habis ke jual ni? InsyaAllah. Kadang-kadang habislah juga. Kadang-kadang macam tu lah. Kalau ada rezeki, guys pagi makan pagi cik. Tak apa. Saya ada idea macam mana nak besarkan perniagaan ni jadi lebih menguntungkan dan lebih tahan lama. Oh, menarik tu. Kalau ada, bolehlah cik bantu saya ni. Ada ke ideanya cik? Ada. Apa kata buat perniagaan nasi lemak sejuk beku? Nasi lemak sejuk beku? Menarik tu cik. Macam mana nasi lemak sejuk beku ya? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot menengah atas mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 pada hari ini. Dan pastinya semua tadi dah menonton gimik kita pada hari ini. Saya tak perlu kenalkan cikgu kita. Kejap lagi kita nak sembang-sembang Cikgu Latifah. Okey. Tapi sebelum itu nak kenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Encik Nazri Jauh Nurhal dari Pulau Pinang. Kita bawa mai masuk studio bantu kita untuk hari ini. Dan Cikgu Latifah. Ini Cikgu Latifah. Ya, apa khabar Din? Sihat, alhamdulillah Cikgu. Cikgu, rasanya bukan kita bertiga je hari ni kan? Ada bawa geng kan cikgu? Betul tu Din. Ada bersama-sama kita pada hari ini ialah murid-murid saya. Ada 4 puteri. 4 puteri. Siapakah puteri-puteri kita ni cikgu? Boleh ya cikgu kenalkan ya Din? Boleh cikgu. Baiklah, kami ada 4 Sri Kandi. Sri Kandi yang pertama cikgu kenalkan Nur Fahrina. Lambai sikit Fahrina. Ya, dah sedia Fahrina? Alhamdulillah, nampak Fahrina dah bersedia. Dah tu Din. Dan yang kedua kita ada Khadijah. Lambai sikit Khadijah. Apa khabar Khadijah? Sihat? Alhamdulillah. Dan yang ketiga kita ada Siti Nur Rushdina. Lambai sikit Rushdina. Hai. Dan yang keempat kita ada Putri Nur Jannah. Apa khabar Jannah? Lambai sikit. Ya, apa khabar Jannah? Dah sedia? Nak dengar suara Jannah? Sedia, cikgu. Alhamdulillah. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ada 4 orang pelajar dari SMK Agama Johor Bahru, sekolah cikgu sendiri. Wah, baik cikgu. Nampaknya saya dah bersedia dan murid-murid semua pun dah bersedia. Kita nak mengetahuilah berkenaan dengan perniagaan sejuk beku kan cikgu Ya, betul tu. Silakan cikgu. Baiklah, Din, murid-murid yang berada dalam Google Meet dan yang sedang menonton, pada hari ini cikgu hendak mengajar murid-murid semua satu lagi topik yang penting yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 iaitu bertajuk Zaman Beralih, Musim Bertukar. Macam tadi dalam lakonan awal kita, daripada makanan yang disediakan secara tradisional kepada Din dah cadangkan tadi yang lebih moden dan tahan lama. Jadi apa yang telah kita tonton sebentar tadi akan sama-sama kita bincangkan dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, dah bersedia dah anak-anak semua? Din dah bersedia dah? Dah bersedia cikgu, tak sabar saya. Okey. Baiklah, ya. Jadi untuk nak mula ni, jadi cikgu bagilah nama slot kita, Segalanya Bermula di Sini. Jadi perkembangan perniagaan nasi lemak cikgu tadi akan bermula di sini selepas cikgu berjumpa Din lah. Jadi kami akan melebarkan empayar nasi lemak kami tetapi dalam konsep sejuk beku. Baiklah. Sebelum tu cikgu akan terangkan dahulu. Mungkin ada murid-murid yang tahu maksud makanan sejuk beku.
mungkin ada yang pertama kali dengar. Jadi cikgu ringkaskan, makanan sejuk beku bermaksud makanan yang disimpan pada suhu yang sejuk, biasanya pada suhu negatif 18 darjah Celsius ataupun lebih sejuk. Dan kenapa dia kena simpan lama dalam suhu yang sejuk ni? Untuk membolehkan dia segar. Macam tadi, Din ada bagi tahu, lebih mudah, lebih tahan lama dan tak mudah basi. Jadi, kaedah ini yang sepatutnya dipraktikkan untuk pertama menjimatkan, memudahkan. Baiklah. Sebelum tu, cikgu nak beritahu kepada murid-murid yang sedang menonton, kepada murid-murid dalam Google Meet dan juga untuk Din, sebelum ni kita dengar makanan sejuk beku. Tetapi kita tak tahu sebenarnya makanan sejuk beku ni dia ada jenis-jenis dia tahu Din. Macam-macam cikgu Okay. Tapi secara ringkasnya dibagikan kepada 3 jenis ataupun 3 kategori, iaitu bahan mentah. Yang ibu ayah selalu beli di pasar lah untuk bahan mentah masakan. Ikan, sotong, daging, ayam dan lain-lain. Ya, dan sekarang semua makanan ini boleh dapat secara sejuk beku. Terutama sekali yang diimport ya cikgu. Betul tu ya. Daging import, ayam dan lain-lain. Kemudian ada yang kita beli saja sejuk beku dan boleh terus dimakan. Contoh paling senang aiskrim lah. Yelah, ini kalau tak sejuk beku tak boleh ni cikgu. Betul. Anak-anak dalam Google Meet ni pun ini makanan kegemaran mereka. Ya cikgu, siapa tak suka aiskrim kan? Betul. Dan kategori ketiga ialah makanan separa proses. Maksudnya dia telah dimasak separa masak dan apabila kita beli, kita kena goreng, kukus ataupun kena rebus. Macam tu. Dan daripada pengetahuan asas tentang maksud, tentang kategori, cikgu nak masuk kepada apa yang anak-anak perlu pelajari dan praktikan pada hari ini. Hari ini kita nak menulis tahu, Din. Oh ya ke? Murid-murid dah bersedia nak buat karangan. Kena ada idea yang banyak ni. Kejap ni nak menulis ya, betul. ni. Tapi untuk pembelajaran hari ini, selain menulis karangan, ada perkara penting yang cikgu nak masukkan dalam isi kandungan pembelajaran pada hari ini, iaitu murid-murid akan menulis dengan memasukkan unsur-unsur bahasa berbudaya. Wah, contohnya cikgu? Okey, kalau kita sebut bahasa berbudaya tu macam tak berapa jelas. Mungkin anak-anak tahu budaya mungkin tarian, lagu, betul, kan? Lukisan lah. Lukisan, seni bina. Tetapi bila merujuk bahasa berbudaya, dia macam ni tahu, Din. Dalam penulisan tu dia ada ungkapan. Okey. Ada peribahasa, ada metafora ataupun slogan. Jadi unsur-unsur tu yang kita katakan ada unsur gaya bahasa berbudaya. Kalau kita tengok, cikgu ambil daripada buku teks kita, ada beberapa contoh untuk bahasa ungkapan menarik, merancakkan industri makanan. Dan slogan, belilah barangan buatan Malaysia. Dan untuk peribahasa, bak cendawan tumbuh selepas hujan. Namun, 3 yang tadi dah biasa dengar. Yang keempat, metafora. Rasa-rasanya apa maksud metafora, Din? Metafora ni bukan dia sama macam hyperbola, apa lagi cikgu kan dia lebih puitis, perumpamaan. Ya, kalau perumpamaan, kiasan, perbandingan, ya. Jadi, untuk lebih jelas, cikgu bagi satu yang kita rujuk daripada Kamus Dewan. Kalau anak-anak ada masalah tentang istilah, nak tahu maksud dia, kita kena rujuk Kamus Dewan. Ya? Dan kalau menurut Kamus Dewan edisi keempat, metafora bermaksud pemakaian kata-kata yang menyatakan makna ataupun perbandingan dan kiasan. Betul yang Din cakap tadi. Perumpamaan, bandingan dan kiasan. Jadi inilah antara perkara yang murid-murid dalam Google Meet dan yang sedang menonton akan praktikkan untuk aktiviti penulisan kita pada hari ini. Baik, itu baru semuanya bermula di sini ya cikgu. Betul, semuanya bermula di sini. Tapi cikgu, bila nasi lemak banyak sangat, lepas saya ni rasa nak makan pula. Apa kata kita berhenti rehat dulu? Baiklah, ya, kita bagi Din minum sekejap. Okey, dan kembali selepas ini terus menonton Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya Din untuk slot menengah atas mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Untuk murid-murid yang sedang menonton Didik TV ketika ini, ada tak cium bau-bau makanan? Sebab ada nasi lemak dekat depan meja ni. Inilah dia keindahan, indahnya gastronomi. Dan kita bersama dengan Cikgu Latifah. Cikgu Latifah, indahnya gastronomi ni. Siapa yang tak suka gastronomi? Din tahu ke maksud gastronomi tu? Sebenarnya saya tak tahu sangat-sangat, Cikgu. Saya tahu macam berkaitan dengan makanan, Cikgu. Betul, tepat sekali. Gastronomi bermaksud kajian tentang makan-makan. Okey. Jadi pada hari ini kebetulan tajuk kita pun tentang makanan, tentang makanan sejuk beku. Jadi cikgu nak mengajak murid-murid yang sedang menonton dan yang berada dalam Google Meet kita cerita-ceritalah tentang makan-makan. Oi, makan-makan siapa tak suka, Cikgu? Teruskan, Cikgu, teruskan. Baik, terima kasih Din. Jadi untuk slot yang seterusnya, cikgu namakan dengan tajuk Indahnya Gastronomi. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan, cikgu nak terangkanlah apa aktiviti yang murid-murid dalam Google Meet akan lakukan untuk slot yang ini. Yang pertama, murid-murid nanti cikgu akan minta mereka untuk berkongsi sedikit cerita ataupun pengalaman mereka tentang makanan sejuk beku. Dan yang kedua, murid akan membaca secara mekanis bahan dalam petikan bertajuk Makanan Sejuk Beku pada buku teks tingkatan 5. Halaman 198-199. Mungkin Din boleh tunjuk sedikit kepada murid-murid yang sedang menonton buku teks kita, muka surat 198-199. Dan seterusnya, murid akan menggunakan maklumat yang dibaca tadi bagi mengisi satu borang grafik yang cikgu namakan borang grafik KWL. Ya, murid-murid di luar yang sedang menonton boleh sama-sama rujuk buku teks halaman 198-199. Dan inilah 3 aktiviti yang murid-murid dalam Google Meet akan laksanakan sebentar nanti. Baiklah, Din, tadi kita dah bau dah nasi lemak harum tadi kan? Ya. Cikgu nak dengar pula pengalaman daripada seorang murid dalam Google Meet untuk mungkin dia kongsikan kepada kita pengalaman tentang makanan sejuk beku. Siapa dalam Google Meet yang sudi untuk berkongsi kepada Abang Din, kepada cikgu dan kawan-kawan? Khadijah ke Puteri? Siapa? Ya, cikgu. Nampaknya Rushdina ada cerita nak dikongsikan. Silakan. Apa pengalaman Rushdina tu? Baik, cikgu. Terima kasih. Jadi, mestilah saya tahu mengenai makanan sejuk beku kerana makcik saya merupakan peniaga kuih muih sejuk beku. Makcik merupakan peniaga makanan sejuk beku macam kita lah tadi tu kan? Boleh Rushdina ceritakan apa yang dilakukan oleh makcik Rushdina? Adakah dia menyediakan secara tradisional ataupun yang seperti dicadangkan oleh Abang Din tadi? Boleh, cikgu. Saya biasa melihat makcik saya membuat beberapa jenis kuih seperti karipap, pau dan popia untuk dijual secara sejuk beku. Perniagaan tersebut dikatakan tersangkut, cikgu. Biasalah gangguan sedikit bila kelas jarak jauh ni. Popia, karipap, pau cikgu. Ya, karipap, pau dan apa tadi Rushdina? Satu lagi. popia, cikgu. Popia. Lebih menarik tu. Kita ada nasi lemak, ada karipap, ada popia. Macam-macam. Lengkaplah perniagaan kita nanti. Maknanya pasarannya akan lebih luas. Ya. Jadi terima kasih Rushdina. Cikgu percaya murid-murid yang lain juga sama macam Rushdina. Ada pengalaman mereka mungkin menolong ibu di rumah buat kuih secara tradisional, nak makan, buat. Tetapi kita ada satu lagi cadangan. Kita boleh buat banyak-banyak dan simpan secara sejuk beku. Untuk masa akan datang, nak makan, keluarkan sahaja. Dan ini akan menjimatkan masa dan menguntungkan. Ya? Baiklah. Untuk sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid yang berada dalam Google Meet dan yang sedang menonton, kita buka buku teks halaman 198-199. Ya, kerana kita akan merujuk bahan yang terdapat di dalam buku tersebut.
Baiklah, cikgu dah murnikan supaya lebih mudah untuk digunakan sebagai bahan aktiviti kita hari ini. Cikgu ada 3 bahan rangsangan. Ya. Untuk bahan yang pertama, siapa yang boleh bantu cikgu untuk bacakan bahan pertama? Sila angkat tangan. Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan Farina. Farina boleh Baiklah. bacakan maklumat dalam bahan 1. Bahan 1, keistimewaan makanan sejuk beku. Makanan sejuk beku mudah untuk disediakan seperti dengan cara mengukus, menggoreng dan memanggang. Makanan sejuk beku juga dapat menjimatkan masa untuk memasak. Akhir sekali, produk sejuk beku juga boleh menjadi sumber pendapatan. Betul. Jadi bahan pertama dapat menunjukkan kepada kita, Din, bahawa makanan sejuk beku ni sebenarnya ada banyak keistimewaan. Ya, tak rugilah kalau kita tahu cara untuk menyediakan makanan sejuk beku. Baiklah, kita tengok pula bahan yang kedua. Bahan kedua dia petikan teks yang panjang sedikit dan lebih banyak maklumat di situ. Siapa boleh bantu cikgu? Saya, cikgu. Silakan Khadijah. Baiklah. Mutakhir ini, produk sejuk beku semakin mendapat tempat di hati masyarakat dan dijangka mempunyai masa hadapan yang sangat cerah. Pelbagai jenis produk sejuk beku yang dihasilkan dengan rupa bentuk dan pembungkusan yang menarik telah merancakkan perkembangan industri makanan di negara kita. Kini, produk sejuk beku berjaya memasuki pasaran antarabangsa. Produk sejuk beku seperti kari pap, pau, pizza dan roti canai semakin mudah diperoleh di kebanyakan kedai dan pasaraya. Kegigihan dan sikap pengusaha produk yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik dapat membantu pasaran produk ini ke peringkat global. Baiklah, terima kasih Khadijah. Jadi apa yang baru saja Khadijah bacakan tadi, maklumat bertajuk potensi pasaran produk sejuk beku. Baiklah Din, sebenarnya untuk aktiviti bacaan mekanis ini, selalunya cikgu akan memberikan penekanan kepada murid untuk membaca secara baku, iaitu sebutan mengikut ejaan. Tadi 2 orang murid yang sebelum ni, iaitu Farina dan Khadijah, kita perlu tambah baik sedikit dari segi sebutan mengikut ejaan. Jadi cikgu ada bahan ketiga. Bahan ketiga tentang peranan badan sokongan yang tertentu. Baiklah, siapa nak bantu cikgu dengan bacaan sebutan baku? Izinkan saya, cikgu. Baiklah, silakan Puteri Nurjana. Bahan 3, peranan badan sokongan tertentu. MARDI. Badan ini bertindak untuk melakukan penyelidikan dan pembangunan makanan dengan menggunakan teknologi dan kaedah. Tersangkut Puteri. Badan ini bertindak untuk mengeluarkan sijil dan logo halal agar pengguna tidak ragu-ragu kerana produk telah disahkan halal, bersih dan selamat. Matret. Badan ini membantu memasarkan produk sejuk beku sehingga ke peringkat antarabangsa. Selain itu, badan ini juga mengelolakan latihan kepada para pengusaha untuk meningkatkan kemahiran dan pembuatan produk. Ya, terima kasih Puteri Nurjana. Baiklah, maklumat yang baru saja dibaca oleh Jana berkaitan dengan badan-badan tertentu yang boleh membantu cikgu untuk mengembangkan lagi perusahaan ataupun perniagaan makanan sejuk beku. Jadi, ada 3 badan tadi. Ya. Yang pertama, MARDI. Dan kedua, JAKIM. Yang ketiga, Matret. Ada peranan yang tersendiri. Sebenarnya selain daripada 3 badan ini, ada beberapa pihak lain lagi yang boleh membantu untuk usahawan-usahawan industri kecil dan sederhana mengembangkan perniagaan mereka. Baik, cikgu. Ya, dan maklumat ini sebenarnya akan digunakan oleh murid-murid untuk aktiviti seterusnya, Din. Dia nak tahu tak kita nak buat apa aktiviti seterusnya? Murid-murid pun dah tak sabar nampaknya. Kita akan ada aktiviti yang lebih menarik, interaktif dan membolehkan murid untuk saling bekerjasama. Namun untuk tugasan yang seterusnya, cikgu dah bagikan kepada 2 kumpulan. Okey. Saya tak termasuk ke cikgu dalam kumpulan ni? Kita jadi penilai. Okey. Okey, kumpulan pertama cikgu namakan kumpulan produk kreatif. Jadi ada 2 ahlinya.
Nur Rusdina dan Putri Nurjannah. Mana angkat tangan sikit, lambai sikit. Mana ahli kumpulannya? Ya, ini 2 orang akan bekerjasama dalam satu kumpulan. Dan kumpulan kedua, kita ada kumpulan produk inovatif. Ahlinya Khadijah dan Nur Fahrina. Ya, silakan Khadijah dan Fahrina. Okey, jadi untuk tugasan yang cikgu maksudkan, murid-murid akan bekerjasama secara interaktif. Cikgu akan menggunakan aplikasi di sini. Baiklah murid-murid dalam Google Meet boleh menekan pautan yang tertera dan kita bekerjasama untuk satu aktiviti iaitu menghasilkan maklumat secara interaktif menggunakan borang yang disebut sebagai KWL. Silakan murid-murid. Okey, cikgu pun nak tunggu anda di pautan Canva. Baiklah. Inilah dia, seronoknya cikgu guna Canva. Betul. Din ada pengalaman tak gunakan aplikasi ni? Saya ada juga cikgu sebab saya pun sambung belajar juga kalau kita nak buat pembentangan. Betul. Ataupun kalau kita nak buat poster. Kan kalau kita nak buat poster perniagaan kita pun kita boleh gunakan Canva. Ya, Tapi betul. cikgu, selain daripada tugas borang grafik KWL ni, aplikasi ni sesuai tak untuk tugasan lain cikgu? Sesuai, soalan yang baik tu Din, untuk murid-murid yang sedang menonton juga. Aplikasi ini bukan sahaja untuk tugasan borang-borang grafik seperti yang murid-murid dalam Google Meet sedang laksanakan. Boleh buat macam-macam lagi seperti Din dah guna tadi, buat poster, buat video. Kalau tugasan kumpulan, kita boleh bekerjasama secara jarak jauh. Betul. Macam sekarang cikgu berada di sini, murid-murid di sekolah. Kita boleh sama-sama menggunakan aplikasi ini dan cikgu boleh berinteraksi dengan mereka. Contohnya kalau sekarang cikgu nampak kumpulan pertama, kumpulan produk kreatif dah mula menulis. Cikgu boleh berikan komen. Ini cara cikgu berinteraksi kepada murid secara jarak jauh. Jadi sambil kita melihat murid-murid menyiapkan tugasan, cikgu boleh terangkan juga kepada murid-murid yang sedang menonton dan Din, sebenarnya borang KWL ini telah biasa digunakan oleh murid-murid untuk membantu mereka membaca secara aktif. K ni, cikgu dah tunjukkan di sini. K merujuk kepada apa maklumat yang mereka tahu tentang tajuk. Tajuk kita tentang apa tadi, Din? Makanan sejuk beku. Tepat sekali. Macam tadi kita dah dengar Rusdina. Rusdina kata dia ada pengalaman, dia tahu, dia contohkan makanan sejuk beku. Dan itu ialah maklumat apa yang dia tahu. K. Apa yang dia tahu, K ialah know. W ialah apa, what yang dia ingin tahu tentang tajuk makanan sejuk beku. Dan L ialah apa yang learn, apa yang dia pelajari daripada bahan yang telah dibaca sebentar tadi. Jadi kita nampak murid-murid sedang dah siap ke cikgu? Kita tengok murid-murid kita? ada kumpulan produk kreatif dah hampir siap. Begitu juga kumpulan produk inovatif. Kalau macam ni, cikgu boleh berinteraksi secara jarak jauh. Seperti yang cikgu sebut tadi, cikgu boleh berikan komen di sini. Cikgu akan kata, tahniah. Tahniah. Dan cikgu boleh beri juga stiker di sini. Wah. Tapi stikernya dalam bahasa Inggeris. Dengan izinnya, cikgu akan pilih satu yang sesuai. Cikgu kata, wow. Wow. Jadi cikgu berinteraksi dengan murid secara jarak jauh. Sebab tu cikgu kata aplikasi ini ada pelbagai kegunaannya. Begitu juga kumpulan ini cikgu pun nak bagi komen. Tahniah. Okey, tahniah. Dan cikgu akan beri stiker untuk mereka. Cikgu bagi awesome dengan izin cikgu menggunakan bahasa Inggeris. Baiklah. Okey, cikgu, macam mana pula kalau cikgu nak menilai tugasan murid-murid kalau dah siap dah tugasan ni, cikgu? Ya. Kaedah yang sama, cikgu boleh berikan bintang dan komen menggunakan ruangan komen di sini. Okey, boleh kita semak, cikgu? Baik. Ni dah penuh dah ni. Alhamdulillah kita. Wow, cepatlah murid-murid ni buat kerja kita dah bagus. Cepat. Okey. Kita minta seoranglah daripada kumpulan produk kreatif. Wakil. Wakilnya seorang. Siapa nak bacakan? Saya, cikgu. Ya, silakan Jannah.
Tersangkut Jana. Ya Jana boleh bacakan dengar? sama ada KW atau L. Silakan. Okey, apa yang anda tahu tentang tajuk? Yang pertama, contoh makanan sejuk beku seperti popia, karipap dan pau. Yang kedua, produk sejuk beku dapat memajukan industri makanan. Ya, W. itu yang dia tahu. Silakan seterusnya. W, apa yang anda ingin tahu tentang tajuk? Yang pertama, cara menyimpan makanan sejuk beku. Yang kedua, cara membuat makanan sejuk beku. Yang ketiga, tempat yang menjual makanan sejuk beku. Baiklah, itu maklumat yang kita boleh lihat. Anak-anak telah pun memindahkan maklumat yang dibaca ke dalam bentuk borang grafik KWL. Kita lihat pula kumpulan kedua. Kumpulan inovatif. Ya, kumpulan produk inovatif. Siapa boleh bacakan? Izinkan saya, Cikgu. Ya, silakan Farina. Okey, apa yang anda tahu tentang tajuk? Makanan sejuk beku sangat enak dan mempunyai keunikannya tersendiri. Yang kedua, makanan sejuk beku tahan lama dan disimpan di dalam peti sejuk. W, apa yang anda ingin tahu tentang tajuk? Yang pertama, cara untuk memasarkan produk sejuk beku tempatan. Yang kedua, kelemahan produk sejuk beku. Baiklah, terima kasih untuk wakil bagi kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan produk inovatif dan kumpulan produk kreatif. Baiklah, daripada apa yang telah dibentangkan oleh murid tadi, Din, kita dapati bahawa mereka dapat mengaitkan apa yang telah dibaca, yang dipelajari dan dibincangkan. Mereka memindahkan ke dalam bentuk borang grafik. Ini merupakan satu cara bacaan aktif, ya. Okey. Cuma ada penambahbaikan yang perlu mereka lakukan apabila kita mengisi borang grafik. Walaupun dalam ayat yang ringkas, perlu juga menjaga dari segi kegramatisannya. Maknanya ayatnya kena lengkap, kena gramatis, ada subjek dan predikat. Okey cikgu, ada tak ganjaran daripada aktiviti ni, cikgu? Kalau kita tengok dia semua dapat lengkap semua Okey, ni. Tetapi sebab baru pentaksiran yang pertama, kita beri 3 donat. 3 donat. Cikgu hari ini berikan mereka makanan-makanan yang manis. Dekat kedua-dua kumpulan, cikgu? Dua-dua kumpulan dapat melengkapkan tugasan. Okey. Kita beri 3 donat untuk kumpulan inovatif dan 3 donat untuk kumpulan produk kreatif. Okey, sambil saya lekatkan donat, beri ganjaran donat kepada kedua-dua kumpulan, kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, okey ke tu? Kalau okey, Alhamdulillah. Sebab sekarang ini slot menengah atas dan mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, zaman beralih musim bertukar bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Latifah. Cikgu, ada projek apa-apa ke cikgu kita nak buat dengan murid-murid ni? Mestilah. Cikgu ada projek lagi besar. Projek lagi besar? Ya, Apa tu, lagi cikgu? besar. Kita nak buat projek surat khabar. Pernah Apa dengar? tu? Tak pernah dengar. Hari ini kita dengar, hari ini kita buat projek surat khabar. Menarik. Ya. Dah bersedia tak anak-anak murid? Sedia, tapi cikgu akan terangkan terlebih dahulu macam mana kita nak buat projek surat khabar ni. Okey, untuk projek surat khabar ada beberapa aktiviti yang murid-murid akan lakukan. Mula-mula mereka akan buat tugasan. Cikgu ada 2 tugasan. Kita nak buat 2 penulisan, Din. Okey. Penulisan pertama berbentuk rencana. Penulisan kedua berbentuk anekdot.
Anekdot. Ya, anekdot. Okey. Dan untuk rencana cikgu ada beberapa cara ataupun kaedah. Kita akan tunggu selepas ni. Dan kemudian sekali lagi, murid dalam Google Meet akan bekerjasama menulis karangan di dalam aplikasi Canva. Ya. Dan kita tunggulah pembentangan mereka nanti. Baiklah, kita terangkan dahulu rencana, apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang perlu ada dalam penulisan rencana. Untuk makluman murid-murid yang sedang menonton dan yang berada dalam Google Meet, rencana ni biasanya ditulis untuk diterbitkan sama ada dalam akhbar ataupun majalah. Dan rencana ditulis untuk memberikan penerangan tentang sesuatu tajuk atau isu untuk maklumat pembaca. Dan apa yang penting dalam penulisan rencana mestilah ada tajuknya dan juga nama penulis. Baiklah, cikgu dah maklumkan tadi, Din, ada beberapa kaedah. Cikgu namakan kaedah ini kaedah top copy. Top copy, cikgu. Top copy. Apa tu, cikgu? Top copy. Top copy. Dia merupakan akronim yang membawa maksud-maksud tertentu. Okey. T merujuk kepada tajuk. Rencana mesti ada tajuk supaya menarik dan menentukan apa yang dia nak tulis, ya, yang pembaca dia tahu. Kisah ni tentang apa? O, oleh siapa? Nama penulis. P, mestilah ada pendahuluan. KA yang cikgu sebutkan tadi ialah keindahan ayat. Sebab kita nak guna apa tadi? Cikgu sebut bahasa berbudaya. Dan P ialah penegas isi. Jadi dalam penulisan rencana, paling cantik jika ada kesemua top copy ini. Okey. Tapi cikgu nak tanya juga, macam mana nak masukkan bahasa berbudaya cikgu dalam penulisan? Ya, soalan yang baik tu. Murid-murid kena dengar, buat catatan. Nak masukkan bahasa berbudaya ini, dia ada pilihan tadi kan. Ada peribahasa, ada slogan, ada ungkapan dan juga metafora. Murid-murid boleh memasukkannya secara bersahaja, maknanya dimasukkan dalam ayat dan bersesuaian dengan apa isi yang dituliskannya. Kena bersesuaian, cikgu. Ya, kalau peribahasa tak sesuai, tak boleh juga. Tak sesuai, tak kena maksud. Okey. Tak dapat juga keindahan bahasanya. Okey, cikgu. Okey, dan seterusnya, karangan kedua ialah karangan anekdot. Din pernah dengar anekdot kan? Anekdot ni, cikgu, bukan kena masukkan unsur humor ke, cikgu? Ya, itu yang sebaik-baiknya dalam penulisan anekdot. Biasanya ada unsur humor. Namun secara ringkasnya, anekdot ni maksudnya lah karangan pendek. Okey. Karangan pendek yang ada kisah, penceritaan. Biasanya agak lucu. Ini cikgu rujuk daripada Kamus Dewan edisi keempat lah. Dan jalan cerita anekdot secara ringkas, tepat dan padat. Dan perlu juga cikgu skipkan tu, cikgu ada tersalah maklumat di situ tu tadi. Yang mana, cikgu? Yang ketiga tu, penulisan anekdot ni ialah penulisan secara ringkas. Dia ada penceritaan. Okey. Dia ada penceritaan kisah. Nak masukkan unsur yang lucu ataupun tak ada pun tak apa, tetapi kisahnya pendek. Mungkin 5 ayat, 6 ayat. Dia taklah panjang macam cerpen. Okey, itulah dia anekdot. Baiklah. Baik. Jadi tanpa kita berbual panjang, murid-murid dalam Google Meet dan yang menonton pun dah tahu dah. Kita ada 2 karangan nak buat. Karangan kena tulis ambil masa tau, Din. Biasa dalam kelas memang kena ambil masa dan Kena fokus. Fokus supaya karangan yang dimaksudkan tadi dapat dilengkapkan. Baiklah. Okey. Untuk tujuan ini kita kena bersama-sama sekali lagi dalam pautan yang cikgu berikan. Murid-murid dalam Google Meet boleh masuk ke pautan yang cikgu beri ini. Ya, kita berjumpa di sana. Okey, Baiklah. kita berjumpa di Canva. Kita jumpa di Canva. Okey, ini adalah template yang murid-murid tadi sementara tunggu cikgu menerangkan. Dia dah buatlah template kosong ni. Jadi sebenarnya, Din, sementara kita tunggu mereka melengkapkan karangan, ada tugasan yang berbeza, iaitu kumpulan yang pertama ni, cikgu berikan tugasan dia dalam bentuk
rencana. Kumpulan Baik. mana yang cikgu beri dalam bentuk rencana ni sebab kita sebenarnya dah tentukan lebih awal supaya mereka dapat buat persediaan Baik. dari segi bahan apa yang mereka nak tulis. Kumpulan yang buat rencana ni kumpulan mana ni tadi? Angkat tangan. Angkat tangan. Kumpulan Khadijah ke, Farina ke, Jannah ke, Rushdina? Dua kumpulan masih kekal cikgu. Produk Masih kekal. produk kreatif kumpulan dan produk Farina. inovatif. Betul. Okey. Jadi untuk pengetahuan yang murid-murid sedang menonton, kita ada dua tugasan. Sebab kita ada dua kumpulan tadi, iaitu kumpulan pertama akan menghasilkan karangan berbentuk rencana, iaitu kumpulan Farina dan juga Farina dengan siapa tadi? Dengan Khadijah, Khadijah. Baik. Dan untuk tugasan yang kedua yang berbentuk anekdot. Jadi tugasan ini untuk kumpulan Nurjannah Jannah dan juga Rushdina. Rushdina. Jadi kita tunggu untuk mereka memulakan tugas-tugas penulisan. Baiklah, sebelum kita menyaksikan mereka menyiapkan, cikgu nak berkongsi jugalah beberapa perkara berkaitan tugasan ni, Din. Apa dia cikgu? Jadi walaupun kita katakan dia projek surat khabar, tetapi untuk peringkat murid-murid sekolah dia mudah saja tugasnya. Taklah macam kita beli surat khabar kat luar tu yang lebih kompleks, yang lebih banyak lagi isi kandungannya. Jadi tugasan hari ini untuk memberi pendedahan kepada murid apabila mereka menulis karangan contohnya rencana. Okey. Tidak semestinya untuk tujuan kita tulis dalam buku penulisan saja. Dia boleh persembahkan dalam bentuk yang pelbagai. Sebab kita ada pelbagai medium yang boleh digunakan. Betul cikgu. Dan kalau tengok macam tu, saya ada gambar dekat kanvas. Jadi cikgu, menambahkan kita punya keterujaan dengan makanan, nampaknya, Din. Wah, itu samosa cikgu. Ni Kalau samosa tak silap. boleh untuk minum petang kita nanti. Sosnya, sos berkrim dengan ada daun pudina cikgu. Sangat lazat ni. Ni Khadijah masak untuk cikgu ni. Okey. Jadi tugasan ini juga dapat merangsang kreativiti murid lah, ya. Sebabnya selain mereka menjana maklumat dalam bentuk penulisan, mereka juga menggunakan kreativiti macam mana nak susun atur artikel yang ditulis, nak letak gambar yang bersesuaian, dan ini semua merangsang mereka untuk berfikiran secara kritis, kreatif, dan mereka bekerjasama secara santai, kita katakan. Sangat-sangat menyeronokkan aktiviti murid-murid di sekolah sekarang ni kan. Dan ingat, bahasa berbudaya dalam penulisan. Ya, Kalau nak tulis betul. macam sehingga menjilat jari itu cikgu, itu dikira bahasa berbudaya ke cikgu? Ya, itu dikatakan sebagai keindahan bahasa tadi. Dia tidak semestinya peribahasa. Dia boleh jadi ungkapan. Ya, ungkapan yang indah, makanan yang sungguh menyelerakan, dan apa dia kata tadi? Sehingga menjilat jari. Betul. Maknanya sangat sedap lah tu. Sangat sedap. Boleh pakai tu, boleh pakai. InsyaAllah. Tadi abang dia dah bagi clue tu. Sila buat catatan. Okey, dan kita tengok mereka sedang menyiapkan. Jadi yang cikgu katakan juga, kita boleh gunakan kaedah ini untuk memantau murid yang menyiapkan tugasan secara jarak jauh. Cikgu boleh tengok macam ni, cikgu akan susun, cikgu nampak kumpulan mana yang telah aktif, kumpulan mana yang masih lagi mungkin tercari-cari idea. Ini cara kita memantau, memerhatikan murid. Sebab dalam pentaksiran juga kita buat pemerhatian. Bukan kita kata kerja dah siap saja. Bila kita perhatikan proses mereka menyiapkan tugasan, di situ pun kita dah mulakan pentaksiran. Ada nilai di situ, kerjasama. Jadi kita boleh buat penilaian, cikgu? Ya, kita boleh buat penilaian kalau macam ni. Kumpulan yang buat anekdot tu, apa gambar tu? Kita turun sikit, kita tengok ya. Okey, mereka dah masuk dah tu. Pizza pula. Kita ada pizza. Anekdot belum masuk gambar lagi ni. Anekdot ni sebenarnya, walaupun kita kata pendek sahaja, tetapi dia kena ada kisah. Kisah tu, kalau kita buat kisah, dia mesti ada nama watak. Dia ada perwatakan dia macam mana.
kalau dia ada watak seorang ibu, dia memberikan perwatakan. Okey, rupa fizikal Ya, dia kena betul. tulis juga. Kalau ada watak nenek contohnya, macam mana dia menggambarkan perwatakan. Walaupun dia kisah yang pendek, tapi dia rangkumkan semua sekali tu. Mungkin agak sukar. Okey, mencabar sikit Ya. Dah kena boleh tambah unsur-unsur lucu. Unsur-unsur lucu. Nanti kita tunggu hasilnya. Okey. Baiklah. Okey, nampaknya dah ada gambar dah tu. Kita makan kari pap dah petang ni, Din. Sedapnya kari pap kentang tu. Ya, tengah-tengah tu ada sos ke apa tu ya? Tu macam kari pap dah dipotong dua, cikgu. Ataupun kari pap cheese lah. Wow, semakin mencabar kepada kita yang sedang lapar ni. Baiklah, kita boleh besarkan nak Inovatif dan tengok. kreatif kalau kari pap tu campur cheese. Betul. Murid-murid, anak-anak muda suka cheese. Suka keju. Semua nak campur cheese dan keju. Baiklah, kita tengok kumpulan ni macam anekdot satu dah nak siap. Okey. Jadi seorang satu tugas ni. Tetapi dia bersambung. Dia bersambung. Kemudian kita tengok kumpulan pertama, dah nampak dah tu. Dah boleh dah makan. Ada tak cikgu yang kita boleh tengok dah apa yang ditulis, kita boleh bagi ganjaran ke? Kalau kita tengok kat sini. Cikgu kita cikgu zoom pergi bagi zoom dia pula besar. lapar tengok macam okey. rangup. Jadi sambil kita menunggu karangan mereka siap, kita tengok betul tak tadi yang cikgu pesan apabila buat rencana, dia ada tajuk. Dia ada tajuk kat sini ni. Dia dah guna Produk sejuk beku rancak di pasaran. Bila kita kata rancak di pasaran, dah ada unsur keindahan bahasa di situ. Jarang tahniah. kita berbual-bual guna rancak, berkata rancak. Jadi bila dah ada kat situ, dia dah nampak unsur keindahan bahasanya. Betul. Okey. Dia benar-benar rancak. Nampaknya mereka dah dapatlah konsep penulisan itu. Betul. Tajuk mesti menarik. Okey. Dan Jom cikgu, kita semak jawapan kumpulan ni. Cikgu tengah menyemak. Muka masing-masing tengah gubra. bolehkah kita dengar kumpulan pertama ni? Okey. Kumpulan pertama kena membaca ke cikgu? Kena bacakan. Okey, kena bacakan. Kena bacakan dengan intonasi yang Betul. mengujakan tempat Okey. tentang makanan. Ini rencana siapa ni? Kumpulan produk kreatif atau Ya. kumpulan produk inovatif? Ini Khadijah yang menulis ni dari kumpulan. Khadijah ke mana Inovatif. Khadijah? Inovatif. Ya. Sungguh inovatif sosnya. Okey. Silakan, kita nak dengar suara Khadijah. Baik, cikgu besarkan ya. Okey, cikgu besarkan lagi macam tadilah. Kejap. Mana lagi besar? Baik, kita dengar. Okey. Baik, cikgu. Produk sejuk buku rancak di pasaran. Penulis Khadijah Nordin. Cendawan tumbuh selepas hujan. Industri makanan sejuk beku di Malaysia kian berkembang. Ya, pada Berkembang. Khadijah. Pada Khadijah mungkin talian dia kurang bekerjasama pada petang ni. Kita tunggu Khadijah. Sambung Khadijah. Khadijah, sambung. Okey. Baik. Gaya hidup masyarakat kini yang lebih gemar akan konsep segera dan mudah membantu merancangkan perkembangan industri berkaitan produk sejuk beku. Banyak orang, banyak ragamnya. Bagi yang menggemari makanan sejuk beku, kini terdapat berpuluh-puluh ribu jenis makanan sejuk beku dapat diperoleh dengan mudah di pasaraya ataupun boleh mendapatkannya secara dalam talian menggunakan aplikasi tempahan makanan secara maya. Rakyat Malaysia tidak perlu lagi bersusah ikat perut kerana tidak tahu memasak. Kini dengan hanya petik jari sahaja, makanan dapat disediakan dengan mudah dan pantas kerana dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Ya, Wah, begitulah hasilnya. hebat. Kita nak beri tepukan tapi cara kita lain sikit kali ni. Macam mana cikgu? Dah bersedia anak-anak. Cikgu rasa puas hati sebab cikgu nampak sesuatu pada karangan dia. Okey. Kita beri wow. Okey anak-anak, kita beri sama-sama. Wow. Ya, sebenarnya Din, kalau cikgu dalam kelas, hasil kerja murid memberangsangkan, cikgu akan beri tepukan yang berbeza-beza. Okey. Supaya mereka rasa seronok dan teruja, tertunggu-tunggu kelas bahasa Melayunya. Okey cikgu, berapa ganjaran untuk kumpulan produk inovatif? Okey, untuk ni cikgu dah rasa tadi kita bagi 3 donat kan. Cikgu nak bagi 5.
Kita ada apa lagi makanan Kita sedap hari ada ni? kek cawan, cikgu. Baik, kita bagi 5 kek cawan. Okey, cikgu nak tengok pula anekdot. Dia nak tahu anekdot tak ni? Tengok hasilnya anekdot dia. Okey. Mana anekdot tadi yang okey, kari okey. pap kan, cikgu? Ya, kari pap kita turun dekat kari pap masuk angin. Wah, kari pap masuk angin. Tajuk pun dah menyebabkan orang tertanya-tanya. Okey. Siapa punya ni kari pap masuk angin ni? Siapa punya? Cikgu nak dengar suara empunya. Cerita. Siapa pemilik kari pap masuk angin ni? Siapa punya perniagaan? Saya, cikgu. Silakan Jannah. Kita tengok apa ceritanya. Silakan. Pada suatu petang, Puan Nana menyediakan minum petang buat anak lelakinya, Ahmad. Menu minum petang ketika itu ialah kari pap dan teh panas. Ahmad berlari seperti kilat terus mengambil kari pap dengan penuh keriangan kerana baunya yang memenuhi ruang rumahnya. Puan Nana tersenyum melihat gelagat anaknya dan menyambung kerjanya seperti lipas kudung kerana suaminya akan pulang dari tempat kerjanya. Tiba-tiba, Ahmad datang menerpa kepadanya sambil mencebik. "Ibu, tengoklah ni, kari pap adik masuk angin." Puan Nana terkejut. "Mana ada kari pap boleh masuk angin? Apalah adik ni? Kalau begitu, kenapa kari pap ini kembung tapi kosong? Mesti kari pap ini sudah masuk angin." Puan Nana menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Abang dia senyum tak? Kalau abang dia senyum maknanya ada apa tadi? Unsur? Ada unsur lucu. Mana humor. unsur lucunya? Kat mana masuk anginnya? Kat mana Jannah masuk anginnya? Dekat kari pap tu. Menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal pun Betul. saya terhiburlah, cikgu. Betul. Jadi berjaya tak mereka buat anekdot ni? Bagi saya berjaya, cikgu. Sebab pula. tadi cikgu nampak abang dia dah senyum dah. Tapi ada satu perkara lagi yang kita nak semak. Apa, cikgu? Apa bahasa berbudaya yang telah mereka gunakan? Kita tengok rencana tadi. Kita tanya kawan yang sebelahnya pula. Ini tadi siapa? Khadijah. Dia satu kumpulan dengan Farina. Farina, boleh bantu cikgu kenal pasti mana bahasa berbudaya yang telah rakan anda gunakan. Cikgu minta Farina warnakan merah. Cikgu tak mau warnakan merah. Kita tunggu Baik, Farina. cikgu. Silakan. Okey, kita tengok bagaimana bila murid menyemak begini, maknanya telah berlaku penilaian kendiri. Okey. Mana-mana bahasa berbudaya tu? Saya nampak tu ada macam kita nampak tu. 1, 2. Okey, pertama. Okey. Okey, ada satu lagi. Okey, dari jangan lupa untuk on mic, buka mic. Okey, Farina, bacakan dua yang telah anda warnakan merah. Yang telah saya warnakan merah ialah banyak orang, banyak ragamnya. Ya. Selain itu, petik jari. Okey, jadi itulah hebat. dia yang kita maksudkan tadi, memasukkan secara bersahaja dalam penceritaan dan juga penulisan. Wah, hebat cikgu. Cikgu, Ya. untuk kumpulan produk kreatif, kita tak bagi ganjaran lagi. Kita nak bagi ke kek cawan? Kita bagi kek cawan juga. Tadi kita bagi 5. Okey, kumpulan produk kreatif pun kita bagi 5 juga sebab berjaya membuat kita tersenyum di petang hari. Ya. Okey, kita bagi 5 kek cawan untuk kumpulan anekdot. Betul. Kari pap masuk Ya. angin. Sambil-sambil saya beri kek cawan ni, kita berhenti rehat dulu. Kita sambung Baiklah. selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, ini slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 zaman beralih musim bertukar. Cikgu Latifah, silakan cikgu untuk kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Baiklah Din dan murid-murid yang sedang menonton yang berada dalam Google Meet, kita sambung sedikit lagi aktiviti pembelajaran dan cikgu namakannya sebagai kreatif menjana pendapatan. Okey. Untuk segmen ini, cikgu nak beritahu kepada murid yang sedang menonton, yang berada dalam Google Meet, selepas apa yang kita bincangkan tadi, kita dah tahu jenis-jenis makanan yang boleh dijadikan makanan ataupun produk sejuk beku. Kita sebenarnya boleh meluaskan pasarannya, bukan saja tadi dekat gerai cikgu, bukan saja letak di kedai-kedai, tapi boleh ke peringkat global. Tetapi kita perlu beberapa langkah, iaitu pertama, buat kerjasama bersama universiti tempatan. Untuk apa? Buat penyelidikan. Kita boleh tambah baik, menginovasikan produk kita. Kedua, boleh menyertai expo, perdagangan dan juga karnival berkaitan keusahawanan industri kecil dan sederhana. Dan ini yang membawa kita ke peringkat antarabangsa ataupun ke peringkat global. Dan yang ketiga, kita boleh memperkasakan produk, memperkasakan jenama dengan kaedah pembungkusan yang lebih menarik, yang lebih tahan lama, yang lebih praktikal. Dan yang keempat, perlu melakukan inovasi. Maknanya kalau dulu dimasak, makan, boleh habis atau tak habis, kita terpaksa bazirkan. Tetapi inovasi kita boleh jadikan dia tahan lama. Ya? Dan di sini cikgu nak beritahu untuk aktiviti pembelajaran kita, ada beberapa strategi yang cikgu telah gunakan tadi, iaitu murid-murid telah membuat sesi pembelajaran secara BCB, iaitu belajar cara belajar. Mereka peka dengan apa aktiviti yang cikgu cadangkan dan apa yang mereka lakukan. Dan aktiviti pada hari ini, kita katakan pembelajaran berpusatkan murid, iaitu murid berinteraksi dengan bahan, berinteraksi sesama mereka untuk membina keyakinan berbahasa dan pembelajaran. Dan pada hari ini juga, strategi pengajaran dan pembelajaran yang cikgu gunakan ialah kemahiran pembelajaran abad ke-21, iaitu kerja sepasukan sebagai pemikir. Dan ada beberapa nilai yang kita dapat lihat tadi, iaitu kegigihan, keberanian dan kerjasama. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu dah siapkan tugas sebenarnya, Din. Ya. Iaitu tugasan pengayaan. Murid-murid dalam Google Meet dan yang di luar juga boleh mencuba, iaitu kita buat bacaan luas, terokai lebih lagi maklumat tentang tajuk kita, lebih banyak lagi, iaitu buat buku skrap digital tentang produk makanan sejuk beku. Dan jika murid-murid ingin merujuk lagi maklumat tambahan, boleh merujuk portal Delima KPM. Baik, cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan murid-murid kita, cikgu? Ya, secara keseluruhannya cikgu berpuas hati dan mereka telah mencapai objektif menulis kedua-dua jenis penulisan dan kerjasama sangat bagus. Kita dah berikan wow tadi. Cikgu tak cukup beri wow, kita beri donat, kita beri kek cawan. Kali ini 10 lagi. Kalau selalu cikgu bagi bintang, kali ini kita nak bagi 10 makanan kegemaran mereka. Apa dia agaknya? Wow, aiskrim. Aiskrim untuk Jana, aiskrim untuk Khadijah, aiskrim untuk Farina dan Jana, Rusdina. Ya. Hebat. Cikgu, dekat mana nak dapatkan latihan-latihan ni, cikgu? Ya, boleh dapatkan latihan dengan merujuk portal Delima KPM. Ya, sekali lagi terima kasih Cikgu Latifah dan terima kasih kepada 4 orang murid-murid dari SMK Agama Johor Bahru yang turut serta untuk kelas kita pada hari. Semoga berjumpa lagi dan menjadi seorang usahawan peniaga yang berjaya, terutama sekali untuk produk sejuk beku. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye semua.